الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا معشر المسلمين الحاضرين، اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. Saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkukuhkan pengabdian diri kita kepadanya. Mudah-mudahan pada hari yang penuh berkat ini menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Ikhwanil muslimin, sebagai seorang Islam, kita seharusnya bijak melayarkan bahtera kehidupan ke arah yang benar-benar mengikut petunjuk yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Hadis. Dalam menuju ke destinasi akhirat, maka hendaklah kita mencari dan mengumpul seberapa banyak bekalan pahala kebajikan dan kebaikan semasa hidup di dunia. Ingatlah, sebagaimana pesan Nabi kita dalam hadisnya yang bermaksud, dunia ini sebagai tempat bercocok tanam, hasilnya kita akan kecapi di akhirat nanti. Dan beramallah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati keesokannya. Segala amalan kita di dunia ini akan dibentangkan di akhirat, tidak terkecuali walaupun ianya sekecil zarrah. Pada ketika itu, kita akan melihat segala amalan semasa hidup ini dalam suratan amal. Ada yang berpahala, ada juga yang berdosa. Mereka yang berdosa itu akan merasa takut dengan keadaan sedemikian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Artinya, dan kitab-kitab amal dibentangkan, maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini sedemikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu ada tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Namun persoalannya pada hari ini, ada daripada kalangan kita yang kaya di dunia, tetapi miskin di akhirat. Dengan kata lain, mereka ini banyak melakukan amalan kebaikan dan kebajikan semasa di dunia. Tetapi ketika di akhirat mereka ini dikira sebagai golongan miskin ataupun muflis. Kenapa jadi sebegini? Jawapannya ialah kerana semasa hidup di dunia, mereka melakukan kebaikan dan kebajikan, serta dalam masa yang sama, mereka juga melakukan kejahatan dan dosa sesama manusia.
Segala ganjaran pahala kebaikan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi membayar segala hutang kejahatan semasa hidup di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, manusia yang muflis itu bukanlah mereka yang tidak berharta dan tidak ada tempat tinggal. Sesungguhnya orang yang muflis itu ialah mereka yang tidak menunaikan hak-hak orang lain, seperti mencaci dan merampas harta tanpa hak, memukul tanpa sebab dan sebagainya. Riwayat Muslim. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang bermaksud, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Para sahabat menjawab, bagi kami orang yang muflis ialah orang yang tidak memiliki wang maupun harta benda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sebenarnya orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah mereka yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala amalan salat, pahala amalan puasa, zakat dan haji. Tetapi semasa di dunia mereka pernah mencaci maki orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta dengan zalim, membunuh dan memukul sesuka hati. Lalu pada hari kiamat, orang yang dizalimi akan menerima pahala amal si penzalim. Jika pahala amalnya telah habis diberikan, sedangkan kesalahan dan dosanya semasa di dunia kepada orang yang tidak berdosa masih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pula dosa orang yang dizalimi itu kepadanya sehingga semakin berat bebannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala campakkan dia ke dalam neraka. Riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, dapat kita fahami bahawa golongan yang menjadi muflis di akhirat adalah berasal daripada mereka yang memiliki pahala yang banyak. Bagaimanapun semua pahala ibadat mereka itu habis kerana digunakan sebagai bayaran ganti rugi kepada insan yang pernah disakiti, dikhianati, dihina, dibunuh atau dizalimi. Bahkan mereka juga akan dibebankan dengan dosa orang yang dizalimi. Alangkah ruginya golongan muflis ini. Ganjaran pahala yang dikumpulkan dengan mengerjakan bermacam kebaikan dan ibadah akhirnya menjadi barang tukaran kerana denda yang perlu dibayar dengan sebab kesalahan terhadap orang lain. Kuat beribadat dan memiliki pahala yang banyak tidak menjamin terpeliharanya seseorang itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala jika pada masa yang sama masih lagi melakukan penganiayaan, penindasan dan kezaliman kepada insan lain. Ikhwanil muslimin, dalam pergaulan hidup sehari-hari sudah tentu berlaku kesilapan, sama ada disengajakan atau tidak. Kesilapan itu boleh mengundang dosa terutama jika ia menyentuh pelanggaran hak yang berkaitan dengan tubuh, maruah diri dan harta benda orang lain. Apabila kesalahan berkaitan dengan manusia, maka wajib bagi kita meminta maaf dan mengembalikan haknya. Jika kita tidak sempat memohon kemaafan semasa hidup di dunia ini, maka dosa-dosa itu akan dibayar dengan pahala-pahala di akhirat. Kerana itulah, pahala kita ini akan berkurangan sehingga kita miskin di akhirat nanti. Jika kita miskin di dunia, masih ada lagi orang yang bersimpati dan dapat membantu kita. Tetapi bagaimana pula hal keadaan kita apabila miskin di akhirat? Siapakah yang akan bersimpati? Siapakah yang akan menolong kita? Dan siapakah pula yang akan menyelamatkan kita dari azab seksaan neraka Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak-banyak anggota, lidahlah yang paling banyak kesalahan yang melibatkan sesiama manusia.
Dosa lidah boleh menyebabkan seseorang itu menjadi muflis di akhirat. Kenapa lidah kita amat mudah untuk bercakap mengenai orang lain? Itulah persoalan yang perlu ditanya diri kita pada hari ini. Imam Ghazali pernah berkata, menerusi lidah akan berlakulah pendustaan atau pembohongan, buruk sangka, permusuhan, fitnah, mencarut, mencela, mengutuk, bertelingkah, mengumpat, melaknat dan membicarakan sesuatu dalam keadaan kesat, kasar dan penuh dengan kesombongan. Untuk hidup dalam suasana yang tenteram, aman dan damai, hendaklah diawasi lidah supaya tutur kata akan menjadi lebih benar, beradab dan bahasanya lebih sopan. Sikap tidak menjaga lidah bukan sahaja menimbulkan kemarahan orang yang mendengarnya, malah menimbulkan kesan buruk kepada hubungan sesama manusia yang mengakibatkan seseorang itu menjadi muflis di akhirat. Sebagaimana hidup di dunia, kehidupan di akhirat juga kita memerlukan kekayaan. Kita memerlukan kekayaan yang digunakan untuk mendapat alam kubur yang luas dan terang. Berada di padang mahsyar dengan selesa, meniti titian siratul mustaqim sepatas kilat, memasuki syurga, membina mahligai besar di dalam syurga, makan dan minum yang enak-enak, bergerak tanpa batas, mempunyai bidadari yang cantik dan hidup bersenang lenang di syurga abadi. Hanya satu sahaja kekayaan yang bernilai, iaitu ganjaran pahala. Tanpa pahala kita akan menjadi manusia yang miskin di akhirat kelak dan tidak mampu membeli kesenangan. Kita akan susah di alam kubur, di padang mahsyar dan seterusnya akan dilemparkan ke dalam neraka bersama kaum kafir dan iblis. Ikhwanil muslimin, mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah sama-sama kita menghitung diri kita. Adakah kita ini sudah cukup amalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Adakah segala amalan kita di dunia ini dijamin pahala di akhirat? Ingatlah, segala amalan kita akan diperhitungkan sama ada ia berpahala atau berdosa, dan semuanya terserah kepada neraca keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai muslimin sekalian, bahawa setiap pergerakan kita sentiasa diawasi oleh dua malaikat, iaitu Raqib dan Atid. Elakkanlah daripada terjerumus ke dalam dosa, termasuk melemparkan tuduhan, prasangka buruk serta bercakap bohong. Setiap apa yang diucapkan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hanya perkataan-perkataan yang diredai Allah akan dicatat. Manakala perkataan-perkataan yang mendatangkan kebencian Allah akan dicatat atas kemurkaan sampai hari kiamat. Janganlah kita tergolong dalam golongan mereka yang kaya di dunia tetapi miskin di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ikhwanil muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah, serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Perlu diingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah adalah perbuatan haram
dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak sidang Jumaat dan umat Islam agar lebih cakna kepada orang sekeliling, khususnya golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan sama ada zakat, sedekah dan wakaf, khususnya melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Mudah-mudahan mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.